naturally occurring bromine is composed of 2 isotopes. Okay, sekarang ni bila keluar soalan ni, awak kena identify isotop apa yang terlibat. Isotop pertama bromine 79, isotop kedua bromine 81. Okay, dia bagi apa ni? Ni apa? This is your, ni apa? This is value atomic mass. So awak kena make sure awak punya nilai tu awak tally lah. Bromine 79 this value, bromine 81 this value. Soalan bagi average atomic mass of bromine. Okay, dia bagi average atomic mass tapi dia minta awak cari percentage abundance. Okay, dia soalan ni dia reverse kepada apa yang kita dah bincang sebelum ni. Kalau sebelum ni dia bagi percentage abundance, dia minta awak cari average atomic mass. Tapi sekarang ni dia bagi average atomic mass, dia minta awak cari abundance. Okay. Alright, sebelum tu saya nak tanya awak. What can you say about abundance of bromine 79, percentage abundance of bromine 79 and percentage abundance of bromine 81? Total dia berapa? 100. Total dia 100. Very good. Okay. Kalau kita consider dia dalam bentuk percentage, dia adalah total dia adalah 100%. Okay, macam mana nak buat? So saya nak awak take note lah. Because awak dah tahu total dia adalah persen dan kita nak cari, total dia 100% dan kita nak cari percentage abundant of each isotope. Jadi kita akan assume ataupun let X to be percent of bromine 79, Y to be percent of bromine 81. Ini kita akan guna unknown. Tak kisahlah awak nak guna apa-apa unknown kan. Okay, kalau dalam soal jawapan saya ni saya guna X dan Y. So what can we say X plus Y sama dengan berapa? 100. 100. Sebab kita nak cari percentage kan. So X plus Y equal to 100. Dalam kes ni kita akan buat simultaneous equation. Jadi ini akan jadi your first equation. Ni kena apply mathematics lah. Okay, kena apply persamaan serentak. Semua dah mahir persamaan serentak kan. Okay, so this will be your first equation. And you need to solve. Yang diberi adalah average atomic mass. Which is nilai dia adalah hasil daripada formula ni. Yang awak dah hafal tu. Dah hafal ke belum formula tu? Sudah. Sudah, very good. Masukkan dalam short note make sure saya ulang lagi, ada short note, dalam tu dah ada formula pertama iaitu average atomic mass. Percentage abundance bromine 79 times atomic mass. Ini yang dah diberi tu. Yang ini yang kita nak cari. Alright. So kita gantikan 79 bromine 79 X percent, X over 100 times atomic mass given plus Y. Sebab kita dah assume Y tadi. Over 100 times 80 point ini. Dapat ini. Ni mana dapat ni? Soalan. Daripada soalan. Soalan dah bagi dah. Okay. Sebelum awak ganti ni, awak kena bagi tahu dulu. Pemeriksa awak, nanti awak nak jawab kan. Awak kena bagi tahu dulu ini adalah yang awak buat assumption. Okay. So gantikan dalam persamaan. So awak selesaikan dia, jadikan ini persamaan kedua. So kita ada dua persamaan dekat sini. Menggunakan persamaan serentak, you have to solve. Jadi awak akan dapat percentage of bromine 79 is 50.87% while bromine 81 49.13%. Okay. Did you get the answer? Yes. Yes, very good. Yang bertanya soalan ni hopefully awak nampak macam mana nak kira, nak buat pengiraan dia. Okay? Madam. Alright. Yes. Ambil 2 titik perpuluhan je. Okay, ambil berapa titik perpuluhan tu adalah awak ambil yang paling sesuai lah, ambil 3 significant figure. Okay, tapi kita tengok juga daripada biasanya soalan tu kalau dia bagi banyak kan, macam ini soalan ni dia bagi berapa? 79.90 kan. Okay, awak ikut soalan. Okay, tapi kan andai kata awak tak pasti,
awak tak pasti awak ambil 3 significant figure. Contohnya kalau kat sini awak jawab 50.9 pun diterima. Okay? Boleh kelas? Cuma jangan round off terlalu awal. Contohnya awak dah buat pengiraan, okey dekat sini 79.9, awak pun terus round off dia jadi 80. Itu tak boleh. Okay? At least 3 significant figure dulu. Alright? Ataupun jangan awak round off dulu, habis kira barulah awak decide awak nak guna berapa titik perpuluhan. Okay? Jelas tak kelas? Jelas. Mesti ambil at least 3 significant figure, jangan round off jawapan terlalu awal. Okay. Ada lagi soalan nak tanya? Tak ada? Okay, can we continue? Boleh teruskan? Yes. Yes, alright. Ada lagi yang nak masuk tak dapat ke? Sekejap. Okay. So, kita pergi kepada next question. Tutorial week 1 hour 3 non face to face juga. Actually benda ni pun kita dah bincang dah sebenarnya kan. Okay, tapi because ada juga yang list, okay, tak apalah saya explain lagi sekali. Alright. Combustion of a hydrocarbon. Bila sebut hydrocarbon maksudnya apa? Ada apa? C dengan H. Hydrogen dengan carbon. Yes, carbon and hydrogen. Melainkan dalam soalan tu dia sebut hydrocarbon consists of carbon, hydrogen and oxygen. Ataupun dia bagi tahu this hydrocarbon, dia bagi tahu alkohol. So alkohol awak tahu dia akan ada O. Tapi dalam kes ni dia just sebut hydrocarbon. Maksudnya hanya ada carbon dan hydrogen. Produce 1.83 gram of carbon dioxide and 0.901 gram of H2O. Determine the empirical formula. If the molecular mass is 72 AMU, determine its molecular formula. So dua benda yang dia tanya dekat sini. Dia tanya empirical formula dan juga molecular formula. So bila dia minta empirical formula, mesti ada table. Awak mesti sediakan table yang kita dah belajar tu. Tapi dalam kes ni kita tak tahu berapa mass dia, jadi macam kita dah belajar hari tu. Okay, kita mesti cari dulu mass of carbon and hydrogen. Mass carbon nak cari daripada siapa? Nak ambil daripada mana? CO2. CO2 because carbon dioxide ada carbon. Hydrogen ambil daripada H2O. because dalam H2O ada H. Okay, so cara dia macam kita dah bincang sebelum ni. Okay, mass of carbon, dalam carbon dioxide kita hanya ada 1 mol carbon. Maksudnya 12 gram. Bahagi dengan 44 gram carbon dioxide. 44 ni adalah molar mass carbon dioxide. Awak total up 12 tambah dengan 16 darab 2. So 44 darab 1.83 gram carbon dioxide produce. Ini daripada sini. Okay, so kita dapatlah amount of carbon produced from the combustion. Okay, next hydrogen sama juga. 2 gram hydrogen. Mana datangnya 2 gram? Because dalam H2O kita ada 2 mol hydrogen. Hydrogen dia punya satu atom tu 1 gram per mol. Jadi bila 2 gram bahagi dengan 18 tu total up. 2 tambah 16. So dapat 18 darab 0.901 adalah daripada mass of H2O produced from the combustion. So we have this amount of hydrogen. Okay, lepas tu buat apa kelas? Buat? Table, very good. Table yang yang awak dah biasa buat ni. So table awak ni mesti ada this element, carbon, hydrogen, mass, mole, mole ratio, simplest ratio. So kita masukkan mole, mass over molar mass. So kita dapat 0.0416 dengan 0.1. Mole ratio kita mesti bahagikan dengan yang paling kecil. Paling kecil. So yang ni yang paling kecil ini kan. Okey, jadi kita bahagi. Bila sebelah sini bahagi 0.0416, sebelah sini pun kena bahagi yang sama. So bila kita bahagi, kita akan dapat nilai dia 1 dan 2.4. Okey, tapi ingat balik kita dah bincang sebelum ni.
Sekiranya dia adalah 2.4, boleh tak kita round off jadi 2? Tak boleh. Tak boleh. Syarat untuk round off adalah beza dia 0.1 saja. Contohnya 1.9, awak boleh jadikan dia 2. Okey, 2.1 awak boleh jadikan dia 2. Okey, tapi kalau 2.4 awak tak boleh jadikan dia 2. You have to multiply by any number supaya awak akan dapat awak akan dapat whole number. Kena try and error lah. Okey, 2.4 darab 2 tak boleh. Darab 3 pun tak boleh. Okey, darab 5 awak akan dapat 12. Bila sebelah sini darab 5, sebelah sini pun akan darab 5. So awak akan dapat 5 dengan 12 sebagai simplest ratio dia. Jadi bila dah dapat, kita buat conclusion. Conclusion dia tulis balik. Bila dah kira ni jangan tinggal macam ni je. You have to write it. Again, empirical formula dia C5H12. Okey, dapatlah satu markah dekat sini. Okey, markah dekat sini ya. Markah dekat sini, awak kira mol dua-dua betul, satu markah. Awak dapat mol ratio dua-dua betul, satu markah. Awak tulis balik empirical formula, satu markah. Okey. Soalan seterusnya dia minta molecular formula. Okey, jadi daripada soalan dia dah bagi molar mass dia 72. Okey, jadi kita nak cari nilai N. Because nak cari molecular formula dia adalah C5H12N. Okey, so kita nak cari nilai N ini. Ini kita total up dia punya molar mass dia. 12 darab 5 tambah 1 darab 12 sama dengan 72. Jadi kita dapat nilai N dia 1. Jadi molecular formula dia sama dengan empirical formula sebab nilai N dia 1. Okey, sangat senang kan? Okey, saya teruskan Boleh. Okey, sebab seterusnya ni pun lebih kurang sama juga. Cuma bezanya dia tambah satu elemen lagi. Iaitu apa dia? Nitrogen. Nitrogen. Nah, dalam soalan ni dia dah sebut dah. Ada hidrogen, ada karbon, ada nitrogen. Okey. Jadi bila melibatkan satu elemen lain, okey, awak kena consider lah macam mana nak cari elemen yang lagi satu. Caranya sama. Because combustion dia akan produce carbon dioxide and water. Alright, first kali kita kena determine carbon and hydrogen dulu. Nitrogen hold dulu. Sebab dalam carbon dioxide tak ada nitrogen. Okey, sama macam tadi juga. 12 bagi 44 darab 0.558 dapat mass of carbon. And then you calculate mass of hydrogen. Cara yang sama. Macam mana nak kira mass of nitrogen? Macam mana nak kira mass of nitrogen? Tolak. Okay, so kita dah tahu mass of compound 0.25. Tolaklah carbon dan hydrogen. So we get mass of nitrogen. Okay, and then sebenarnya nak dapatkan ini je. And then next step sama macam yang sebelum tadi yang kita dah tengok. Masukkan nilai dia. Masukkan nilai, cari mol. And then simplest mol ratio. Yang mana yang paling kecil dekat sini nilai dia? 0.0427. So semua ni kena bahagi dengan yang paling kecil. Okey, awak tengok. Ni 2.9. Kita boleh round off jadi 3. 8.9 kita boleh round off jadi 9. Okey, jadi simplest ratio dia 3, 9, 1. Okey, lepas tu buat conclusion. Empirical formula dia C3H9N. Molecular formula sama macam tadi. Okey, kita nak cari nilai N dia 2. Okey, ganti balik. Dapatlah C6, H18, N2. Dapat tak molecular formula ni? Dapat. Dapat. Okay, very good. Okay, ada soalan tak? Any question you want to ask? Boleh ya, benda ni benda yang common dengan awak kan? Okay. Can I continue? Semua sihat Semua sihat ke kelas? Sihat. Sihat, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Okay. So, jaga kesihatan Sekarang ni varian Delta sangatlah mengganas kan?
Okay. Tak, mana dah? Nombor berapa? Okay. Dah. Alright. Can I continue? Boleh Boleh teruskan? Yes. Ada soalan boleh terus tanya. Kita nak berbincang. Sebenarnya kita berbincang. Saya bukan mengajar. Saya berbincang. Kita berbincang sama-sama. Okay, kalau tak faham terus tanya. Okay? Saya lagi suka macam tu. Alright? Walaupun tak nampak muka awak. Okay, tapi kita still boleh adakan perbincangan dua hala kan? Okay. Alright, number 2. Okay, we go to face tutorial week 2 first hour. A sample of commercial concentrated hydrochloric acid is 11.8 molar. Okay. Ini adalah information pertama yang diberi. Okay. Hydrochloric acid HCl. Kadang-kadang dalam soalan dia tak bagi HCl pun. Dia just tulis hydrochloric acid. So you have to know hydrochloric acid dia punya formula HCl. Okay, 11.8 molar ini adalah concentration dalam term apa? Molarity. Yes, very good. Ini adalah molarity. Kita ada berapa term concentration? We have molarity, percentage by, percentage by volume, dan mole fraction. Okay, so ini dia dah bagi dalam molarity. Macam mana tahu molarity? Awak tengok dia punya formula ni. Formula dia M besar. Maksudnya dia molarity. And then dia bagi density. Okay, awak kena take note. Unit dia gram per mil. Soalan minta molality. Dia bagi molarity, dia bagi density, tiba-tiba dia minta molality. Jadi dekat sini nak solve the question, the problem, kita kena buat assumption. Assumption itu mesti berdasarkan apa yang diberi. Dia bagi molarity kan? Macam mana formula molarity? Tell me. Moles Mole solute over Volume. Volume of solution. dalam unit Liter. liter. Okay. Tulis penuh mesti ada unit liter tu. Mesti ada unit liter. Tak boleh awak just tulis volume solution. Kurang tepat. Okay. Alright. Jadi kita nak assume berdasarkan this molarity. Jadi kita kena assume apa? Volume solution sama dengan 1 liter. Okay. Saya nak semua faham kenapa kita assume ini. Ada tak yang kurang jelas? Kenapa kita perlu assume ini? Kenapa kita perlu assume volume of solution? Semua jelas Faham Kenapa? Sebab kita tengok pada nilai yang diberi. Dia beri molarity mole solute bahagi dengan volume solution. Jadi kita assume yang bawah 1 liter. Okay? Alright, so bila kita dah assume volume solution 1 liter, automatically kita akan dapat mole of solute 11.8 mole. Okay, boleh tak dekat sini? Ada tak yang confused? Kenapa 11.8? Ada tak yang confused? Ada tak? Kalau ada, sila bagi tahu. Kalau tak, saya akan assume semua faham. Saya madam, tak faham. Tak faham? Alright, tadi kita dah assume volume dia 1 liter. Volume apa? Volume solution. We know that molarity, mole solute divide by volume solution. So, menggunakan matematik lah 11.8 equal to mole solute over 1 liter. So, bila kita dah assume dia 1 liter, jadi kita akan dapat tak mole solute dekat sini? Dapat tak nilai mole solute? Dapat. Dapat 11.8 mol. Okay, sebab tu kita assume 1 liter. Sebenarnya assume ni boleh nak assume apa-apa pun boleh. Tetapi kita cuba pilih cara yang paling senang. So kita assume lah 1 liter. Ini memudahkan pengiraan kita. Jadi dapatlah mole solute 11.8 mol. Okay, got it class? Yang tak faham tadi boleh nampak tak? Boleh. Boleh. Okay, very good. Okay, now kita nak molality. Okay. Bila nak molality, dia melibatkan apa? Molality, mole solute
Bahagi dengan Mass of solvent. mass solvent dalam unit kg. kg. So dia melibatkan mass. Mol solid kita dah ada tadi. Kita dah ada 11.8. Now tugas kita adalah kita nak cari mass solvent pula. Okey, daripada density, formula density ni adalah mass solution bahagi dengan volume solution, dapat 1.19. Okey. Tapi awak tengok nilai dia punya unit mililiter kan? Kita assume tadi 1 liter. Jadi apa kita perlu buat? Kita tukar kepada mililiter. Barulah kita boleh cari mass solution. Kenapa kita kena tukar kepada mililiter? Because density dia guna gram per mililiter. Kalau density dia guna gram per liter, perlu tukar tak? Tak perlu. Sebab tu saya kata tadi awak kena take note dia punya unit apa. So bila kita gantikan volume solution ini dengan 1000 mil, so kita akan dapat mass of solution 1190 gram. Okay? Kita nak cari apa sebenarnya? Kita nak cari mass solvent. Kenapa nak cari mass solvent? In order to calculate the molality. Okay, next. Kita dah ada mass solution, apa kita perlu buat? Kita kena cari mass solvent pula. Macam mana nak cari mass solvent? Mass solution tolak mass HCl. Yes, mass solution tolak mass solute. Kita dah ada nilai mol solute. So kita kena cari next adalah mass of solute. Sebab kita nak tolak daripada solution in order to get the mass of solvent. So bila kita dah dapat mass of solute, darab dengan dia punya molar mass. So kita akan cari mass of solvent. Tolak, solution tolak dengan solute dapatlah 759.3 gram. Dapat tak setakat ni? Dapat. Dapat, yang dapat very good. Okay, yang tak dapat awak cuba fahamkan apa yang saya explain tadi. Alright, next kita dah ada mole of solute, kita dah ada mass of solvent pun kita dah ada. Cuma kita kena tukar dalam unit kg sebab kita kira tadi dalam unit gram. Okay, so masukkan nilai, dapatlah 15.5 molal. Ini unit molality, molal ataupun M kecil. Okay. Alright. Ada soalan tak? Sangat jelas Boleh? Boleh. Alright. Okay, so saya teruskan Okay, number 3. In an experiment, 250 ml of 0.25 molar of calcium acetate solution was prepared. Determine the molality of the solution if the density is 1.509 gram per ml. Soalan minta apa ni? Dia minta molality. Okay, saya nak tanya awak. Dalam soalan ni, 250 ml ni volume apa? Solution. Volume of solution. Very good. Okay, this is volume of solution. Okay, 0.25 molar ni adalah molarity. So, dalam soalan ni, kita dah ada volume of solution, kita dah ada molarity. Kita ada density. Soalan minta molality. So, awak memang kena betul-betul analyse soalan ni. Kena tengok betul-betul apa maklumat yang awak akan gunakan. Okay. So sekarang ni bila nak molality, dia melibatkan mass solvent. Betul tak kelas? Okay, bila melibatkan mass solvent, kita tak ada nilai mass solvent. Tapi kita boleh cari dulu mass of solution. Macam mana nak cari mass solution? Daripada Density. density. We know that density mass over volume. Kita dah ada volume solution. So first kita akan dapat dulu mass of solution dalam unit gram. Okey, seterusnya. Buat apa? Density mass over volume. Okey. Kita dah ada volume dan molarity. Okey, mana datangnya formula ni?
Molarity. Molarity. We know that molarity sama dengan mole solute over volume solution dalam liter. Okay? Molarity kita dah ada. Volume solution kita dah ada cuma dalam mililiter. So kita kira lah. Okay. Masukkan nilai. So kita akan dapat mole of solute. Okay. Boleh setakat ni? Boleh. Boleh. Alright. Okay. Seterusnya kita cari pula mass of solute. Sebab tadi kita nak cari mass of solvent. Kita dah ada mass solution. We know that mass solution equal to mass solute plus mass solvent. So, kita gantikan nilai dia. Masukkan dalam formula, dapatkan mass solute dulu and then baru kita boleh cari mass of solvent. Mass solution tolak mass solute, kita dapat mass solvent tapi tukar dalam unit kg. Okay. Dah cukup tak maklumat nak cari molality? Cukup. Kita dah ada mole solute, kita dah ada mass solvent. Next, kita gantikan dalam formula of molality. Okay, bila nak tulis formula, awak mesti tulis unit dia sekali. Mesti involve the unit. Right? So, masukkan dalam formula and you will get the answer 0.17 mole per kg. Ataupun, ini cara lain untuk tulis unit untuk molality ataupun boleh tulis sebagai molal. Okay. Sama juga kalau molarity. Molarity kita boleh guna unit M besar ataupun mole per liter. Ini benda yang sama. Okay. Terpulanglah pada awak nak guna formula yang mana. Alright. Nak guna unit yang mana. Okay. Boleh teruskan? Boleh. Ada soalan yang nak tanya? Ada soalan yang nak tanya? Tak ada. Tak ada. Oh, semua cemerlang ni tak ada soalan . Okay. A sample of ammonia. So we go to next tutorial week 2 hour 2 face to face . A sample of ammonia NH3 has a molality. Okay, so keluarkan maklumat apa yang diberi. Molality 1.6 molal. Density 0.9 gram per mil. Calculate the percentage by mass of ammonia. Okay. Apa yang kita perlu buat dulu first kali? Kita buat apa dulu kelas? Cari mol. Cari Mol. mol. Macam mana nak cari mol? Kita assume mass of solvent 1 kg. Kenapa kita assume mass solvent? Because dalam soalan dia bagi molality. We know that molality, ni ulang balik. Ni molality equal to mole solute over mass solvent dalam kg. Kita nak assume, kita assume daripada yang bawah ni. So assume mass solvent 1 kg equal to 1000 gram. Ni tukar siap-siap kepada gram. Kenapa? Density dia dalam gram per mil. Okay. So mole of solute 1.6 mole. Okay, seterusnya kita boleh cari mass of solute. Dah ada mole, bolehlah cari mass kan? So darab dengan molar mass. Okay. Nak kira molar mass semua boleh Boleh. Boleh. Mana datangnya 17? Tambah. Tambah saya ni. N berapa? 14 gram per mol. Tambah hidrogen 1 gram per mol darab 3. So tambah tu dapatlah 17 gram per mol. So dapat mass of solute. And then kita boleh cari mass of solution. Okay, dalam ni dia tak guna pun density kan? Betul tak? Sebab apa dia tak guna density? Because kita boleh directly total up mass of solution. Kita dah assume tadi mass solvent 1000 gram dan kita dah dapat cari mass of solute, so terus dapat mass of solution. Okay, dalam soalan ni density tak guna pun tak apa. Okay. Alright, next kita apply dalam formula percentage by mass. Mass of solute over mass of solution times 100, so dapatlah 2.65%. Okay.
Did you get the answer? Semua dapat ke? Selain yang bertanya ni, yang list this question, dapat tak jawapan dia 2.65%? Dapat tak kelas? Tak. Tak dapat? Tak dapat? Tak. Semua tak dapat ke? Tak. Okay, so berapa awak dapat? Jalan kerja sama tak? Sama. Sama. Awak dapat berapa? 3.02. Berapa? 3.02. 3.02. Nilai-nilai ni betul tak? Dia punya tu mass of solution dia. Mass of solution tak sama? Mass of solution, kenapa? Guna density. Oh, awak guna pada density. Awak guna density. Okay, so sebab dia boleh terus directly dapat. So kita bila kita nak assume, kita akan assume sekali saja kelas. Kita tak boleh assume 2 kali. Faham tak maksud saya? Faham tak kelas? Faham. Awak tak boleh assume 2 kali. So bila kita dah assume mass of solvent 1 kg, pengiraan seterusnya awak kena ikut daripada assumption yang pertama. Jangan assume kali kedua. Okay? Okay. So this is the answer. Okay, ada soalan tak nak tanya? Sangat senang kan? Madam, Yes. saya nak tanya. Maksudnya kalau dalam soalan tu tak semestinya semua information kita kena guna lah. Tengok pada soalan lah. Okay, macam dalam ni, kita tak payahlah guna lagi density. Okay? Tengok apa keperluan dia. Boleh? Okay, ada soalan lain nak tanya? Ada? Boleh teruskan? Ni last kot, last question ni. Boleh. Okay, dah. Okay. Wine has a typical alcohol content which is 12% by volume. If the alcohol is 24 ml, what is the volume of wine? A very direct question ni sebenarnya. Just apply formula percentage by volume. Volume of solute over volume of solution times 100. Okay? So, apa yang kita dah ada kat sini? Kita dah ada solute 24 ml. Dia nak cari volume of wine. Okay? Sebenarnya mungkin yang tak dapat ni mungkin awak confuse dengan term ni kot. Wine has a typical alcohol content. That's why class, masa saya explain pada awak hari tu, saya dah bagi tahu awak, bila kita nak belajar tentang solution, awak kena sangat tahu ataupun mesti kena identify apa dia solute, solvent dan solution. Dalam kes ini, wine ini sebagai wine adalah solution. Alkohol, dia punya alkohol ni adalah solute dia. Jadi barulah kita boleh guna formula dia. Okay. So masukkan dalam formula, directly kita akan dapat volume of wine equal to 200 ml. Okay. Finish. Dah. Tak ada dah. Dah habis lah. Ada soalan tak nak tanya? Ini ada question you want to ask? Sangat jelas kan kelas? Banyak ramai ya. Masuk ni. Okay, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Saya boleh. Okay, so kita dah habis lah sampai 1.2. Kita dah habis sampai 1.2. Hari Rabu nanti kita akan masuk 1.3. Okay? Lepas ni saya akan bagi formative assessment kepada awak. Saya akan bagi formative assessment. Ada 2 formative assessment untuk kuliah dan juga untuk tutorial. Nanti saya akan share dalam Google Classroom. So awak buatlah formative assessment tu dalam bentuk Google Form. Okay, sikit je soalan tu, dalam 10 soalan macam tu je. Ada soalan dekat chat. Madam, macam mana dapat RAM setiap elemen untuk kira molar mass ya? Okay, RAM tu akan diberi. Okay, awak tak perlu hafal pun.
Kalau macam awak jawab tutorial, dia tak bagi, awak boleh rujuk kepada periodic table awak. Okay, tapi kalau macam dalam exam dia akan sebenarnya dalam Google Classroom saya ada share tau. Awak perasan tak dalam Google Classroom? Nampak tak yang saya share ni? Ni. Okay ni. Ni adalah awak punya atomic mass ni kat tepi ni. Jangan ambil ni pula, ni apa? Proton number. Tengok ni proton number ni. Atomic mass. Ni tak perlu hafal lah. No need to remember ni. Awak akan diberi. Nilai ni akan diberi. Okay. So macam nak kira molar mass awak boleh rujuk dekat sini. Okay. Alright. Ada soalan lain nak tanya? Ini ada question? Awak ni memang betul faham lah. Memang sangat excellent lah, tak ada soalan kan? Memang betul-betul faham lah ya. Are you sure you have no more question? Tak ada? Tak ada? Okay, so saya nak seorang buat conclusion boleh? Boleh tak saya nak panggil nama? Boleh tak saya nak panggil nama kat sini? I want to... Macam mana saya nak tengok dekat sini. Okay. Saya pick up je randomly. Apa? Muhammad Alif bin apa ni? Muhammad Alif. Muhammad Alif? Ada Muhammad Alif? Ya saya middle. Okay, so saya nak awak buat conclusion. Apa yang awak dah belajar dalam 1.1 dan 1.2? 1.1. What you already learn in 1.1? Apa? Alif? Pertama nak kira apa? Awak dah belajar how to calculate apa? Alif? Belajar untuk calculate average atomic mass. Okay, to calculate average atomic mass. Ada formula tak dekat situ? Kat mana madam? Dekat nak kira average atomic mass, ada formula tak? Ada. Okay, apa formula dia? Isotop mass darab relative abundance bagi dengan total relative abundance. Okay, good. Ada unit tak average atomic mass? Ada. Apa unit dia? AMU. Alright, okay. Dan kedua awak belajar apa dalam 1.1? Nak kira? Relative atomic mass. Okay, macam mana nak kira dia? Formula dia? Mass bahagi dengan 1/2 darab mass 1/2? 1/12. 1/12 mass atom carbon. Carbon apa? Carbon 12. Carbon 12. Okay, ada unit tak? Tak ada. Tak ada unit. Okay, itu 1.1. Okay, thank you Alif. Okay, sama-sama, 1.2. 1.2. Nasha Sofia. Ya saya. Okay, 1.2. What you have learned in 1.2? Saya belajar macam nak calculate molarity. Okay, macam mana nak calculate molarity? Number of Apa formula? Apa formula molarity? number of mole of solute bagi volume of solution. Dalam unit? Unit liter. Okay, lagi? Saya belajar macam nak calculate molality. Okay. Formula dia? Formula molality? Number of mole of solute bagi mass of solvent in kg. Okay, very good. Okay, lagi? Percentage by mass. Percentage by mass. Then? Mass of solute bagi mass of solution darab 100. Okay, lagi? Percentage by volume.
Macam mana formula dia? Volume of solute bagi volume of solution darab 100. Okay, last one. Mole fraction. Mole fraction macam mana nak cari? Number of mole of solute Okay. bagi number of mole of solution. Solute, mole solute plus mole solvent. Okay. Alright. Thank you Sofia. Nasha Sofia. Okay, ada lagi tak 1.2 yang Nasha Sofia tak sebut tadi? Kamalia. Ada Kamalia? Kamalia? Ada tak Kamalia? Nur Kamalia binti apa ni? Ada ke Nur Kamalia? Nurul Anisa? Nurul Anisa ada tak? Tak ada juga. Awak ni ada masuk kelas saya lepas tu dah pergi tempat lain ke apa? Yes, madam. Okay, Anisa ada. Apa yang tadi sebut oleh Nasha tadi? Dia dah sebut concentration. Apa lagi dalam 1.2 yang awak belajar? Nak kira apa? Formula apa? Yang awak buat table tu apa? Yang kira guna table tu apa? Empirical formula. Empirical formula. So daripada empirical formula, awak boleh cari Molecular formula. molecular formula. And then awak belajar untuk kira menggunakan combustion. Combustion apa kita panggil? Combustion Analysis. Combustion analysis. Kalaulah dia tak bagi directly the value of each element, so kita kena guna combustion analysis. Alright. Okay. So itulah yang kita dah belajar 1.1, 1.2. Lepas ni cuba jawab soalan formative assessment 1.1 and 1.2 untuk kuliah dan juga 1.1, 1.2 untuk tutorial. I will share dalam Google Classroom. Dan juga please submit your tutorial dalam Google Classroom. Saya akan sediakan template. Awak submit dalam bentuk PDF. Okay, semua pandai nak submit macam mana? Ada yang tak pandai nak submit? Semua pandai Pada Google Classroom tu awak scan. Jangan awak hantar picture, awak scan dokumen. Dalam Google Classroom tu ada, carilah scan, bukan awak capture picture. Okay? So no more question you want to ask? Tak ada? Tak ada? Yes. Macam mana kalau nak dia record yang Google Meet balik ni? Okay, saya akan share recording ni dalam group. Dalam group Telegram saya akan share. Yang hari tu dapat tengok kan? Dapat, Arifah? Dapat tengok kan? Saya share kan? Okay, ini pun saya akan share. Cuma mungkin dia tak terus generate lah. Mungkin dalam petang ni ke ataupun malam nanti ke, ataupun mungkin pagi esok ke. Saya akan share balik. Okay? Okay, thank you madam. Okay. Alright. Dah tak ada soalan Tak ada? Alright. So kalau tak ada soalan, I think we stop here. Continue doing your work, finish your task. Sampai ikutkan kelas kimia ni sampai pukul 4 kan? Okay, so gunakan masa sebaiknya Alright, so thank you class for joining the class. See you on Wednesday pukul 8 kan? Okay, thank you. Bye. Okay. Thank you, madam. 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 Okay.